Crimea menjadi neraka di bawah serangan brutal drone Ukraine dan tekanan kini bukan sahaja di barisan hadapan. Semenanjung yang telah dianeksasi oleh Moskow menjadi tumpuan perang pada hari Jumaat 29 Mei 2026 selepas serangan ke atas Sevastopol, Simferopol, Zankoy, Belbek dan laluan yang digunakan untuk membekalkan tentera Rusia di selatan Ukraine. Kiev cuba mengubah Crimea yang sebelum ini dianggap sebagai kawasan belakang yang selamat menjadi kawasan yang terdedah dan sukar untuk dipertahankan kerana Ukraine sedar bahawa mereka boleh melemahkan mesin Rusia tanpa hanya bergantung kepada kemarahan darat. Apa yang berubah dengan ini? Adakah Crimea membuat Putin terdedah? Bagaimana ini boleh berlaku? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Gelombang serangan baharu telah melanda Crimea selama beberapa hari berturut-turut. Penduduk melaporkan letupan dan tindakan pertahanan udara di Sevastopol, Simferopol dan di utara semenanjung. Sementara pihak berkuasa yang dilantik oleh Moskow cuba menunjukkan keadaan terkawal. Pada 27 Mei, Ketua Rusia di Sevastopol, Mikhail Razvozaev, berkata bahawa pasukan tempatan berjaga sepanjang malam untuk bertindak balas terhadap gabungan drone dan peluru berpandu, termasuk disyaki menggunakan Storm Shadow. Rusia mendakwa telah menembak jatuh 3 peluru berpandu tersebut, tetapi hakikat bahawa Sevastopol kembali menjadi tajuk berita sebagai sasaran sudah menunjukkan betapa besarnya gangguan yang berlaku. Sevastopol ialah pangkalan simbolik dan ketenteraan bagi armada Rusia di Laut Hitam yang digunakan oleh Moskow untuk mengekalkan kehadiran tentera laut, pertahanan udara dan kawalan di selatan. Apabila Ukraine menyasarkan kawasan ini, mereka bukan sekadar mahu mencetuskan kekecohan. Mereka cuba memecahkan rasa penguasaan mutlak yang Putin jual sejak 2014 apabila beliau merampas semenanjung itu dan mula menganggapnya sebagai trofi yang tidak boleh diganggu-gugat. Kini, setiap amaran, setiap siren dan setiap pemintasan memaksa Rusia menghabiskan sumber pertahanan, mengalihkan sumber dan mengakui bahawa bahagian belakang mereka tidak lagi kebal. Belbek menjadi tumpuan utama dalam siri ini kerana aerodrom tentera berhampiran Sevastopol menjadi salah satu sasaran yang paling sensitif. Perkhidmatan Keselamatan Ukraine menyatakan telah menyerang infrastruktur dan sistem pertahanan udara di lokasi tersebut, termasuk struktur yang berkaitan dengan radar, kawalan drone dan pusat arahan. Terdapat juga laporan mengenai serangan sebelum ini terhadap kapal-kapal Rusia, kemudahan armada Laut Hitam dan sebuah pesawat tentera. Bagi Kiev, tindakan seperti ini membuka kelemahan dalam perisai Rusia. Bagi Moskow, masalah ini semakin membesar kerana setiap sistem yang diserang menyukarkan pelindungan sasaran seterusnya. Zankoy juga muncul di tengah-tengah ketegangan. Bandar ini terletak di utara Crimea dan menempatkan infrastruktur ketenteraan penting termasuk sebuah pangkalan udara. Pada awal Mei, seorang pegawai yang dilantik oleh Kremlin menyatakan bahawa serangan drone oleh Ukraine telah membunuh 5 orang di wilayah itu. Kiev tidak menganggap Crimea sebagai wilayah neutral, sebaliknya sebagai aset ketenteraan dalam pendudukan Rusia. Pandangan Ukraine adalah bahawa Moskow menggunakan semenanjung itu untuk menggerakkan tentera, bahan api, peluru, radar dan pesawat. Oleh itu, kempen ini tidak hanya menyasarkan satu titik sahaja, ia melemahkan keseluruhan sistem di beberapa tempat. Serangan ke atas depot dan sistem pertahanan menunjukkan perubahan pendekatan. Pada 29 April, staf Am Ukraine memaklumkan bahawa drone telah menyerang sistem pertahanan udara Rusia dan depot minyak di Crimea yang diduduki. Senarai yang disebut oleh Kiev termasuk radar, pos komando pertahanan udara, peluru di Pervomaisk dan bahan api di Simferopol. Walaupun Moskow mengatakan mereka telah menangkis serangan itu, Ukraine cuba membuktikan sebaliknya. Pertahanan Rusia mungkin dapat menembak jatuh sebahagian drone, tetapi mereka tidak dapat menghalang tekanan itu daripada berulang malam demi malam. Jalan yang menghubungkan Rusia ke Crimea dan selatan yang diduduki telah menjadi satu lagi luka terbuka. Laluan yang dipanggil oleh pihak berkuasa Rusia sebagai Novorossiya melalui kawasan yang diduduki seperti Mariupol, Melitopol dan Simferopol. Disitulah lori, bahan api, alat ganti, peluru dan peralatan dihantar ke barisan hadapan seperti Kherson dan Zaporizhia. Brigade Ukraine Nemesis
menyatakan pada 26 Mei bahawa mereka mula menggunakan drone serangan terhadap lori dan lori tangki di laluan itu. Kesan ini adalah praktikal. Apabila konvoi berhenti, satu unit di hadapan akan menunggu. Apabila bahan api lewat, pergerakan kenderaan menjadi terhad. Apabila amunisi lambat sampai, tekanan Rusia kehilangan rentak. Crimea menjadi sasaran kerana ia menyokong bahagian selatan. Rusia bergantung kepada dua laluan utama untuk memastikan semenanjung itu dibekalkan. Sambungan kereta api melalui jambatan Kerch dan koridor darat yang mengikuti pantai yang diduduki. Kiev sedar bahawa mereka tidak perlu memusnahkan semuanya sekaligus. Cukup sekadar menjadikan pergerakan lebih berisiko, lebih perlahan dan lebih mahal. Di sinilah perkataan neraka sesuai. Susut kekuatan berterusan, di mana Rusia perlu mempertahankan pangkalan, jalan, radar, depot, jambatan, lori, dan lapangan terbang pada masa yang sama. Putin cuba membalas dengan satu ancaman besar. Moskow meningkatkan nada terhadap Kiev dan mula bercakap tentang serangan ke atas pusat membuat keputusan serta kemudahan industri pertahanan Ukraine. Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov juga menyampaikan mesej itu kepada Marco Rubio, memberi amaran tentang serangan baru ke atas Kiev dan mencadangkan penarikan diplomat Amerika. Namun, amaran itu lebih kedengaran seperti tekanan psikologi daripada menunjukkan kawalan. Kesatuan Eropah berkata mereka akan mengekalkan kehadiran diplomatik di Kiev dan Rusia akhirnya menunjukkan apa yang sebenarnya mereka mahu sembunyikan. Serangan Ukraine di kawasan belakang barisan mengganggu perkiraan Kremlin. Tindakan balas Rusia pula menghadapi masalah lain. Apabila Moskow membalas dengan mengebom bandar-bandar Ukraine, mereka cuba menunjukkan kekuatan, tetapi pada masa yang sama mendedahkan kesukaran untuk mengekang kempen di dalam Crimea. Gelombang drone Rusia terhadap Ukraine telah meningkatkan ketegangan di sekitar NATO. The incident di Galati, Romania pada 29 Mei menjadi satu lagi amaran bahawa peningkatan oleh Moskow sedang mencipta risiko di luar wilayah Ukraine. Di dalam Rusia, keletihan mula kelihatan dalam komen-komen blogger tentera dan nasionalis yang sebelum ini menyokong pencerobohan tanpa banyak kritikan. Aduan itu bukan datang daripada golongan pasifis, tetapi daripada penyokong perang yang marah kerana kepimpinan Rusia telah berjanji keselamatan dan kini mereka melihat drone menyerang kawasan sensitif, loji penapisan, laluan dan pangkalan. Bagi Putin, ini berbahaya dari segi politik kerana ia menunjukkan rasa tidak puas hati juga di kalangan penyokong yang mahukan kemenangan pantas, kawalan sepenuhnya dan imej kekuatan. Kempen Ukraine juga menggabungkan Crimea dengan serangan yang lebih mendalam terhadap tenaga dan logistik Rusia. Pada bulan Mei, Kiev mengesahkan serangan ke atas loji penapisan Chisran di Samara, lebih daripada 800 km dari sempadan Ukraine. Logiknya adalah sama, mengurangkan bahan api, pendapatan dan keupayaan untuk mengekalkan perang yang berpanjangan. Apabila Ukraine menyerang loji penapisan, depot, jalan raya dan aerodrom, ia memaksa Moskow untuk menyebarkan pertahanan di seluruh wilayah yang luas. Ini tidak akan menamakan perang dengan sendirinya, tetapi ia menyukarkan rutin Rusia dan menghalang Putin daripada menumpukan semua sumber di satu bahagian sahaja. Sekarang apa yang berlaku ialah satu pertarungan daya tahan. Ukraine harus cuba mengekalkan tekanan ke atas Crimea dengan serangan berulang ke atas pangkalan, radar, depot dan laluan bekalan. Rusia perlu memperkuat pertahanan udara, menukar laluan, menyembunyikan peralatan dan membalas terhadap bandar-bandar Ukraine untuk cuba mengembalikan rasa takut. Risiko bagi Moskow ialah setiap pertahanan baru yang dipasang di Crimea bermakna kurang perlindungan di tempat lain. Crimea menjadi tumpuan kerana ia telah menjadi contoh kesilapan Rusia. Putin telah menganeksasi semenanjung itu untuk menunjukkan kuasa yang kekal. Tetapi perang moden telah menjadikan simbol itu sasaran drone, risikan pantas dan serangan tepat. Kremlin masih menguasai wilayah itu, tetapi sudah tidak lagi mengawal rasa keselamatan. Kawasan belakang Rusia kini sudah diserang. Dan fasa seterusnya bergantung kepada siapa yang mampu menahan tekanan paling lama tanpa merosakkan jentera sendiri. Saya Milson Alves Global dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.